Sepatutnya Budi terus lupakan saja Lily. Budi dah cuba dah, Lily. Budi dah cuba mencari cinta. Cinta itu sementara aja. Tapi sayang, kasih kita sampai bila-bila. Itu tek bintang kena. Orang putih cakap kau nampak tek bintang, kita buat bintaan. Subahan apa yang terkena ni Ustaz? Nama saya Budi, yang ni kawan saya. Razak. Saya Razak. Keluar dekat radio. Momok pun kalah. Habis Budi Lily nak letak mana? Alah. Ini adalah Budi, lelaki muda Melayu yang merupakan kekasih hati kepada nenek Cina ini, dan mereka berdua telah bertemu dan bercinta sejak tahun 1957 lagi. Pupukan cinta mereka berputik di Stadium Merdeka di hari pengisytiharan kemerdekaan negara oleh Tengku Abdul Rahman. Tepat tarikh keramat 31 Ogos 1957, ketika masing-masing datang untuk menyaksikan detik peristiwa keramat, dan ternyata turut menjadi detik sejarah bibit percintaan sehati dan sejati kedua insan ini hingga ke akhir hayat. Begitulah cerita filem ini yang bertajuk 29 Februari yang diterbitkan Kru Studio dan diarahkan Edri Abdul Halim. Filem berdurasi 1 jam 44 minit ini dilakonkan Remy Ishak sebagai Budi yang bercinta dengan Lily, seorang gadis Cina, lakonan Jojo Go. Namun kerana cinta mereka terhalang, Lily telah menghilangkan diri dan ditemui oleh Budi 50 tahun kemudian, iaitu di tahun 2012, yang melihat Lily terlantar uzur di hospital. Sedangkan paras rupa Budi masih nampak muda seperti berumur 40-an. Hakikatnya, Rudi lahir pada 29 Februari, yakni tahun lompat, di tahun 1896, yang sepatutnya Rudi telah berumur 116 tahun, tetapi Rudi nampak muda kerana hormon dan perkembangan tubuhnya melambat 4 tahun, menjadikan Rudi lambat tua dan kelihatan muda. Kerana itu, Rudi hidup dalam 3 era Malaysia dengan rentetan pelbagai peristiwa sejarah negara selama 116 tahun, dan Rudi hidup sehingga tahun 2012 dengan nampak masih muda seperti umur 40-an. Setelah saya melihat filem ini, ternyata ia adalah sebuah filem yang istimewa, penuh elemen nostalgia, sedih menitiskan air mata, dan hebat dengan semangat Malaysia. Namun malangnya, filem ini tidak diperhatikan sebagai permata semangat Hari Malaysia, patriotik dan unity. Umpamanya, hanya Jauhari yang mengenal Manikam. Keistimewaan filem ini terletak pada unsur premisi log line yang unik, lakonan Rudi dan Lily yang chemistry, injection pensejarahannya yang nampak real dan mencakupi 3 zaman. Baiklah, kita akan melungsuri alur cerita ringkasan filem ini. Namun sebelum itu, sudilah kiranya teman-teman menekan butang likes dan langgan bagi penambahbaikan channel ini nanti. Kisah filem ini dimulai oleh ibu bapa Budi melihat tahi bintang jatuh dari langit dan berharap anak kandungan mereka sihat dan berumur panjang. Ketika Halim, bapa Budi, bekerja di pejabat orang British, Halim mendapat berita isterinya melahirkan anak, dan Halim sangat gembira kerana mendapat bayi lelaki. Cerita kemudian beralih di masjid, di mana Halim risau akan keadaan anaknya yang dikatakan bantut
seperti kanak-kanak, walaupun usia Budi, anaknya itu, sudah berusia 40 tahun. Tanah Melayu kemudian diserang Jepun pada Mac 1941 dan Inggeris terpaksa lari, manakala bapa Budi, Halim, telah dipancung kepala oleh pihak Jepun kerana bekerja dengan Inggeris, dan ibu Halim pula dibawa pergi oleh Jepun. Lalu Budi kemudiannya tercampak, ditempatkan untuk tinggal di rumah kebajikan masyarakat. Di rumah kebajikan, kanak-kanak membuat anyaman kraftangan, dan Budi bersama Razak, yang buta, menjual hasil kraftangan di sekitar Kuala Lumpur. Sewaktu inilah Budi buat pertama kali menemui Lily, dan hati Budi terpaut melihat Lily. Mereka dipertemukan kali kedua di Hari Tengku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan di Stadium Merdeka, iaitu 31 hari bulan Ogos 1957. Budi menyatakan minatnya dan berjanji temu di pawagam wayang. Maka bermulalah kisah merpati dua sejoli ini buat beberapa tahun. Namun, bila hubungan Lily dan Budi terdedah kepada bapa Lily semasa parti hari jadi Lily di tahun 1965 yang dibantah keras kerana ayahnya mahu menjodohkan Lily dengan Alex. Budi tidak mendengar nasihat maktam. Budi pergi berjumpa ayah Lily dengan sebentuk cincin untuk melamar, tetapi ditolak ayah Lily. Budi seakan pasrah, mereka tiada jodoh, manakala Lily dipaksa ayahnya untuk berkahwin dengan Alex, menyebabkan Lily lari dari rumah, hilang entah ke mana. Kerana Lily hilang, ayah Lily datang ke rumah bakti untuk menyerang Budi kerana menyangka Budi menyorokan Lily. Salah menyalahkan Budi atas apa yang berlaku menyebabkan Budi merajuk meninggalkan tempat itu. Budi yang melarikan diri dari rumah bakti kebajikan pergi ke bangunan tinggal pentadbiran Inggeris, iaitu tempat arwah ayahnya bekerja di zaman British dahulu. Bangunan itu asalnya adalah rumah residen Inggeris. Di situ, Budi telah menjumpai sebuah kotak yang tersembunyi di bawah papan lantai yang ternyata mengandungi geran tanah yang tertulis nama ayahnya, Halim bin Kamal, adalah pemegang amanah rumah British itu yang disahkan oleh Ratu Inggeris dengan tanda tangan Sultan Selangor. Budi meletakkan namanya di dalam geran. Budi! Terima kasih Aneh, kalau you tak ada tolong sama saya, mesti saya tak ada sampai sini. Mari saya belajar minuman. Mari. Lari. Aneh. Sebagai pemegang amanah yang baharu dan memulakan perniagaan kedai gunting dengan Uncle India yang menjadi sahabat karib baharunya. Namun Budi kehilangan sahabat, Kamal, yang lari dari rumah bakti, lantaran hatinya terasa dengan kata-kata seluruh Budi yang mahu Kamal berdikari untuk hidup. Kemudian peristiwa pergaduhan kaum 13 Mei 1969 tercetus dan bapa Lily yang lari dari perusuh masuk bersembunyi di kedai Budi dan memohon Budi membantunya. Di masa inilah, bapa Lily memberitahu Budi yang Lily terus menghilang tanpa kabar kerana didesaknya berkahwin dengan Alex. Bapa Lily turut memberitahu dia ada mendapat kabar yang Lily berada di Pulau Pinang, namun dia tidak menemui Lily, walau puas dicari. Mendengar hal itu, Budi berpindah ke Pulau Pinang di tahun 1985
untuk mencari Lily dan kemudiannya Budi membuka kedai menjual bunga. Budi masih gagal menemui Lily sehinggalah di tahun 2012 Rudy terserempak dengan Lily di hospital. Rudy menemui Lily ketika menghantar bunga yang rupanya ditempah oleh Arif, pekerja kedai bunganya sendiri, untuk diberikan kepada makciknya, iaitu Lily, yang dirawat di hospital kerana kanser. Walaupun Lily kelihatan tua dan uzur, Rudy menerima Lily seadanya dengan melayan Lily dengan mesra seperti kekasih. Namun Lily nazak, lalu Budi terpaksa berlari ke hospital kerana jalan sesak dengan sambutan Hari Merdeka yang akhirnya Budi nazak kerana dilanggar kenderaan. Rudy yang parah dilanggar telah dibawa ke bilik kecemasan hospital dan ketika inilah Rudy dan Lily terbaring sebelah menyebelah dengan Rudy cuba menyerahkan cincin kepada Lily namun gagal dan Rudy meninggal dunia yang kemudian Lily turut menghembuskan nafasnya yang terakhir. Cerita pun mula berakhir bila Arif yang menjadi pemegang amanah bangunan residen British milik Rudy dahulu merealisasikan niat Rudy menjadikan bangunan itu sebagai sebuah rumah bakti anak-anak yatim. Sebagai rumusannya, filem ini amat istimewa dalam konteks momen-momen penting negara dan variasi panorama mengikut zaman sepanjang tempoh 116 tahun. Filem ini bertambah istimewa dengan premis cerita yang unik, dengan tema cinta melangkau kulit, melangkau paras rupa, meluhurkan kesetiaan cinta, serta lakonan Budi, Lily dan supporting yang berkemistri di samping lagu-lagu nostalgia dan injection lagu baharu, yang menggerakkan lagi penceritaan dan mood. Momen-momen interaksi antara Lily dan Budi di katil hospital dapat memberi kesan emosi hibah dan air mata. Bagi saya, filem 29 Februari ini amat sesuai dinobat sebagai filem Hari Malaysia sepanjang zaman kerana elemen-elemen istimewa yang terkandung di dalamnya. Akhir kata, bagi mendapatkan kesan filem ini, anda boleh menontonnya. Sekian, selamat menonton. Lari. Lari. Alek,